Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharifah Nursia binti Syed Akil akan membentangkan berkenaan tajuk tugasan saya iaitu adakah iklim sekolah mempengaruhi pencapaian murid di bawah tajuk khusus Sosiologi Pendidikan. Budaya sekolah merujuk kepada cara sekolah dan guru bekerjasama, nilai kepercayaan dan andaian yang mereka kongsi. Budaya sekolah yang positif berupaya meningkatkan prestasi murid atau pelajar dalam pembelajaran di sekolah. Terdapat beberapa tema yang diperolehi melalui beberapa kajian bagi menunjukkan pengaruh budaya sekolah dapat memberikan pencapaian yang baik kepada murid dan pelajar. Okey, isi kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini ialah saya akan menerangkan tentang profil informan 1 dan 2. Seterusnya 4 tema di bawah tugasan kali ini dan juga kesimpulan. Okay, untuk profil informan, saya telah memilih 2 orang guru iaitu Cikgu R dan Cikgu S. Okey, Cikgu R, saya boleh ceritakan sedikit profil dia adalah berumur 44 tahun, mempunyai pengalaman mengajar selama 23 tahun dan mengajar di sekolah agama di Batu Kikir. Okay. Dia juga telah berkahwin dan mempunyai 7 orang anak. Beliau menjawat beberapa jawatan iaitu sebagai JPM ataupun Guru Pustakaan Media dan juga sebagai Ketua Panitia Sejarah. Pencapaian beliau adalah menjadi Ketua Penanda Kertas Sejarah SPM dan juga mendapat anugerah PSS. Okey, manakala Cikgu S pula, beliau berumur 38 tahun, mempunyai pengalaman mengajar selama 14 tahun. Beliau mengajar di SMK DAS Kuala Pilah. Dia telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Jawatan yang dijawat di sekolah adalah sebagai Guru Pendidikan Islam, Warden Sekolah dan jurulatih Kelab Bola Sepak bagi PLD Kuala Pilah. Jadi pencapaian beliau adalah berjaya membawa murid-murid sekolah beliau ke negara Sweden dalam perlawanan Gothia Cup. Okey, so sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan tema yang pertama iaitu pengurusan kepimpinan pentadbiran. Cabaran kepada pemimpin pendidikan pada hari ini dalam menyediakan guru-guru yang berkualiti bagi memenuhi anjakan paradigma dalam pendidikan yang didapati sangat signifikan kepada perubahan globalisasi. Oleh itu, sebagai pemimpin sekolah yang berkesan mempunyai pengaruh secara langsung dalam meningkatkan kompetensi guru dalam melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global pada abad ke-21 ini. Pertama, pengurusan sumber amat penting bagi sebuah institusi pendidikan dan sebagainya. Hal ini menyatakan bahawa satu tempat atau medium rujukan untuk mencari maklumat. Kedua, berkaitan dengan pengurusan kewangan di mana kita punya pengurusan kewangan perlu teratur kerana ianya adalah satu perkara yang sangat penting apabila menjalankan sesuatu program. Panitia, sekolah, bagi menjalankan sesuatu aktiviti. Sekiranya tidak diuruskan dengan baik urusan kewangan ini, maka satu program tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan ketiga, pembahagian tugas di mana pihak pentadbir perlu memberikan tugasan yang saksama, adil dan saksama kepada guru kerana kita tak mahu timbul masalah antara guru yang akan mendapat lambakan kerja yang banyak berbanding guru yang lain. Tema kedua iaitu peranan guru. Kita tahu peranan guru adalah sangat penting dalam memainkan peranan mereka dalam sistem pendidikan negara bagi menghadapi abad ke-21.
Jadi di bawah peranan guru ini kita bagi kepada 3 iaitu pembelajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan. Ini dibuktikan daripada key informant kita iaitu saya mengajar menggunakan pengajaran berasaskan tugasan. Dalam strategi ini, guru melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada mereka untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari. Dengan kata lain, strategi ini menekankan kolaborasi antara guru dan pelajar dalam mempelopori sesuatu perkara atau topik secara projek ataupun tugasan. Okey, yang kedua iaitu komitmen guru. Okey, tugas guru bukan sekadar amanah untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Malah guru adalah merupakan role model sebagai satu contoh tauladan yang baik kepada pelajar dari aspek tingkah laku, percakapan mereka. Jadi, key informant menyatakan komitmen guru itu bergantung pada diri guru tersebut. Jika jenis yang rajin, selalu akan membuat kelas tambahan. Kebetulan saya mengajar subjek sejarah. Subjek ini orang kata membosankan, tapi jika diajar dengan cara yang betul, insya-Allah murid akan berasa seronok. Dan yang ketiga iaitu penampilan guru. Okey, penampilan guru ni sangat penting ya kerana Howard 2007 telah menghuraikan 4 ciri utama okey di mana guru dapat dilihat daripada segi keterampilan. Okey, pertama adalah berasaskan budaya, penampilan berdialog tanpa suara, mengawal emosi dan juga bersikap lebih terbuka. Okey, ini dinyatakan oleh key informant yang pertama di mana beliau berkata, oh sudah tentu kalau seorang guru datang ke sekolah dengan keadaan kemas, baju ni pakai pula cantik ikut trend terkini, tentunya saja akan mendapat komen yang nakal daripada murid-murid. Seperti contohnya, wah cantiknya cikgu hari ini. Baik, tema yang ketiga adalah persekitaran sekolah. Okay. PPK 1981 menyatakan iklim sekolah adalah sekolah yang suasananya berada dalam keadaan persekitaran yang selesa, tenteram, mesra, riang dan dengan pembelajaran yang lancar. Okay. Di bawahnya saya bahagi kepada 3 iaitu pertama selamat. Okay. Selamat iaitu murid akan berasa secure apabila berada dalam kawasan sekolah. Mereka boleh bermain dengan kawan-kawan tanpa rasa risau. Kes buli di kalangan murid-murid juga tiada. Okey, jadi key informant menyatakan dalam unit HAM mempunyai unit 3K. K pertama adalah keselamatan di mana memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat dan merupakan satu prioriti atau keutamaan bagi setiap sekolah. Okay, yang kedua iaitu kondusif. Okay, persekitaran seperti ini memainkan peranan kerana murid-murid apabila masuk ke sekolah dan melihat banyak kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah, jadi mereka akan merasa seronok. Okay, contohnya kelas yang selesa, ceria serta cukup prasarana yang disediakan. Okay, di sini key informant menyatakan kondusif ini ia hanya bukan sahaja kepada keadaan fizikal sekolah, bilik darjah tetapi juga kepada persekitaran psikososial, peraturan dalam bilik darjah dan juga rutin bilik darjah. Okay, yang ketiga, subtim yang ketiga iaitu bersih dan ceria. Okay, persekitaran sekolah yang bersih dan ceria dapat menarik minat murid-murid ke sekolah. Jadi, key informant menyatakan pendapatnya itu keadaan sekolahnya bersih dan senang mata memandang, mempunyai warga yang prihatin tentang budaya bersih dan disiplin. Dan tema yang terakhir iaitu tema hubungan antara sekolah dan ibu bapa, komuniti dan masyarakat. Di bawah ini saya telah bahagi kepada 3 iaitu rancang program yang bermanfaat. Okay, di mana
kita dalam hidup kita mestilah mencari hubungan sesama manusia, sesama dengan Rabbul Jalil, bersama dengan haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi, kita bukan hanya hidup untuk kita sahaja, tapi kita adalah memanfaatkan diri kita kepada orang lain. Di sini kita boleh nyatakan, key information menyatakan apa yang saya lihat sekolah saya akan bersama untuk menjemput ibu bapa, komuniti, sekiranya buat aktiviti seperti majlis bacaan Yasin, gotong royong, kita buat rombongan sekolah, aktiviti pendakian atau gunung secara langsung, ini dapat menarik mereka untuk bersama-sama dengan anak dalam program tersebut. Yang kedua iaitu mewujudkan kesefahaman. Apabila kita buat suatu aktiviti bersama dengan ibu bapa, komuniti dan juga masyarakat, masa yang sama, ia boleh mewujudkan kesefahaman antara satu sama lain, memahami kerja cikgu. Kerja cikgu ni bukan sahaja sebagai mendidik dan membimbing anak-anak mereka, tapi selain itu banyak program yang dijalankan untuk memberikan manfaat kepada anak-anak mereka. Di sini KFM menyatakan semasa PKP, anak-anak kena PDPR. Ada di kalangan ibu bapa yang betul-betul lumus membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugasan dan ada juga tidak sempat kerana bekerja. Sebab itu ibu bapa agak sukar membantu anak menyiapkan tugasan. Di situ sebenarnya membuatkan mereka berfikir, betapa sukarnya guru mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah kerjasama yang erat di antara ketiga-tiga yang saya katakan iaitu ibu bapa, komuniti dan masyarakat. Di sini dilihat, bila kita ada kerjasama yang erat, jadi kita bolehlah menjalinkan perhubungan dengan lebih baik lagi. Jadi di sini KIMFO menyatakan sudah pasti adalah bagus jika kesemuanya dapat mengebling tenaga bersama-sama. Mana mungkin dapat membentuk kerjasama. Tiada erti dalam masyarakat kita menjaga tepi kain orang lain. Hakikatnya kita kena jaga tepi kain kerana ia menyebabkan kemandirian anak bangsa kita sendiri. Secara kesimpulannya, keempat-empat tema iaitu pengurusan kepimpinan, pentadbiran, peranan guru, peserta sekolah dan hubungan antara ibu bapa, komuniti dan masyarakat penting. Adalah penting kerana ia adalah antara faktor yang membawa kepada peningkatan prestasi sesebuah sekolah. Dan itu saya sudahi pembincangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih doktor dan semua rakan-rakan.